Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Cikgu Ashikin. Okey, untuk minggu ni kita akan masuk topik tata bahasa untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kita akan belajar tentang kata bilangan, kata penguat dan juga kata sendi. Okey, jom. Okey, so minggu ni cikgu nak masuk topik tata bahasa. Okey, so jenis yang pertama adalah kata bilangan. Okey, kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama, contohnya orang, binatang, benda ataupun perkara. Okey. Yang pertama, jenis pertama adalah kata bilangan tentu. Okey, apa itu kata bilangan tentu? Dia menunjukkan bilangan yang tertentu, boleh juga diikuti oleh penjodoh bilangan. Okey, contohnya 1, 2, 3. Okey, contoh ayat 2 ekor kambing. Okey, so selain daripada ini, okey, contohnya cikgu buat ayat 2 orang okey. So, kata bilangan tentu dia mana? Kata bilangan tentu dia adalah 2. Okey. Ini adalah kata bilangan tentu. Okey. So, selepas kata bilangan tentu tadi kan dia kata boleh diikuti dengan penjodoh bilangan, betul? Okey, so orang ni adalah penjodoh bilangan. Tapi awak nampak tak? Dia adalah pengulangan. Okey, contohnya 2 orang pelajar. Okey, pelajar ni sebenarnya dah merujuk kepada orang. Okey, sepatutnya awak tak boleh gunakan 2 ni dalam satu ayat. Sepatutnya awak kena tulis 2 pelajar itu datang lambat ke sekolah. Sudah merangkumi pelajar itu adalah dah bermaksud orang. Okey, faham tak? Okey, so kita sambung. Okey, kata bilangan tak tentu. Okey, ini jenis yang kedua. Kata bilangan tak tentu. Dia menunjukkan bilangan yang tidak tentu. Contohnya apa perkataan dia? Beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-setengah. Maknanya dia tak tahu berapa bilangan dia. Tak sama macam tentu. Yang tentu ni kita tahu berapa bilangan dia. Okey. Contohnya segala maklumat akan dikumpulkan. Segala maklumat tu kita tak tentu berapa bilangan dia. Okey. So, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan dia menunjukkan bilangan yang berbentuk pecahan. Contohnya apa? Suku, setengah, separuh, 3 suku. Ini semua adalah kata bilangan pecahan. Okey, contoh ayat. Hanya 1/3 ibu bapa murid tahun 6 yang hadir ke majlis itu. Okey, 1/3 ni adalah kata bilangan pecahan. Okey. Yang keempat adalah kata bilangan himpunan. Kata bilangan himpunan ni apa maksud dia? Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan. Okey, dia himpunkan perkataan kata bilangan tu. Okey, contohnya apa? Kedua-dua, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Okey, contoh ayat. Kebun Pak Abu menghasilkan berpuluh-puluh bakul durian setiap tahun. Selain daripada contohnya kedua-dua ibu bapa, kedua-dua ibu bapa itu pun boleh jadi kata bilangan himpunan. Okey. Kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat menunjukkan giliran ataupun urutan dalam sesuatu jumlah. Contohnya apa? Pertama, kedua, ketiga, terakhir. Kiranya kata bilangan tingkat ni adalah tempat yang keberapa. Macam tu. Okey. Contohnya apa? Contoh ayat. Afiqah mendapat tempat pertama dalam pertandingan itu. Pertama adalah kata bilangan tingkat. Okey. So, faham tak kata bilangan ni? Senang aja. Okey. Next, kita akan masuk kata penguat. Kata penguat ni ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Okey. Apa contoh kata-kata adjektif? Contoh kata adjektif contohnya macam cantik, kuat, busuk, wangi. Itu semua adalah kata adjektif. Okey. So kita tengok jenis yang pertama. Kata penguat hadapan. Maknanya
digunakan di hadapan kata adjektif. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama adalah terlalu. Contoh dia, baju di pasar raya itu terlalu mahal. Okey, terlalu. Terlalu ini berada di hadapan kata adjektif, iaitu mahal. Mahal adalah kata adjektif, dia berada di hadapan. Okey. Yang kedua, paling. Sambal tumis Mak Limah paling sedap. Sedap kata adjektif, paling kata penguat. Okey. Agak, jalan di kawasan itu agak bahaya. Bahaya kata adjektif, agak kata penguat. So, dia berada di hadapan kata adjektif. Okey. Jenis kata penguat belakang. Kata penguat belakang digunakan di belakang kata adjektif. Okey, contohnya apa? Perkataan sekali. Okey, kata penguat hadapan perkataan sekali, iaitu pendapat murid itu baik sekali. Baik ni adalah kata adjektif. Dia kata penguat dia berada di belakang perkataan kata adjektif ni. Okey. Nian, nyaman nian udara di puncak pusat peranginan tanah tinggi itu. Okey. Nyaman ni adalah kata adjektif. Kata adjektif, dan ini adalah kata penguat. Okey, benar. Cantik benar rantai mutiara ini. Okey. Benar adalah kata penguat. Dia berada dekat belakang kata adjektif ni. Okey, faham tak? Senang je, simple je. Okey, jenis yang ketiga kata penguat bebas. Maknanya dia boleh ada dekat belakang kata adjektif ataupun depan kata adjektif. Okey, contoh yang pertama, amat. Keraf tangan itu amat cantik pun betul, keraf tangan itu cantik amat pun betul. Dia bergantung pada situasi ayat awak. Okey, contohnya yang kedua ni boleh nampak contoh situasi ayat. Sangat. Beg pakaian dibawa oleh Suria sangat berat. Okey, menunjukkan sangat berat. Okey. Yang kedua, beg pakaian dibawa oleh Suria berat sangat. Okey. Dua ni boleh digunakan pada di depan kata adjektif dan juga di belakang kata adjektif. Okey, yang ketiga, agak. Kereta yang dipandu oleh jaziman sungguh laju. Yang kedua, kereta yang dipandu oleh jaziman laju sungguh. Okey, dua-dua ni adalah betul. Okey, ini contoh kata boleh digunakan kata penguat hadapan dan juga belakang. Okey. So, kita masuk next, kata sendi. Kata sendi digunakan untuk menerangkan frasa nama dengan kata-kata atau yang lain. Okey, kata sendi digunakan untuk menerangkan frasa nama dengan kata-kata atau yang lain. Okey. Kita masuk kata sendi yang pertama, pada dan di. Okey. Pada ini menunjukkan keterangan waktu selepas kata ada, iaitu hadapan kata nama yang menunjukkan tempat bagi sesuatu perbuatan. Okey, contohnya terlekat pada dinding, pada waktu tertentu, pada zaman dahulu. Okey, menunjukkan masa. Okey, keterangan waktu, menunjukkan keterangan waktu. Okey, contohnya yang pertama, ubat itu disapu di lututnya. Salah. Ubat itu disapu pada lututnya. Okey, ni nama yang menunjukkan tempat bagi sesuatu perbuatan. Menunjukkan tempat bagi sesuatu perbuatan. Okey. Okey, untuk di, okey, hanya digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan tempat atau arah. Okey. Terlantar di hospital. Bekerja di syarikat. Okey, ini menunjukkan menerangkan tempat ataupun arah. Okey, Amin tinggal pada Taman Perumahan. Salah. Okey, contohnya yang kedua, Amin tinggal di Taman Perumahan. Okey, ini betul, dia menunjukkan tempat. Okey, untuk kata sendi ni. Okey, so yang ke jenis kata sendi di. Okey, macam mana kita nak tahu? Biasanya pelajar akan confused bila nak dijarakkan, bila nak didekatkan. Okey, contohnya cikgu bagi beberapa perkataan dulu. Okey. Dimasak, di dalam, di tengah, di padam. Okey. Ini semua perkataan yang cikgu bagi. Okey, macam mana kita nak tahu yang perkataan ni kita guna jarak ataupun dekat? Okey. So, awak tengok dekat perkataan di belakang di. Okey. Yang pertama, contohnya dimasak. Okey.
masak ini adalah kata kerja. Okey, bila kata kerja, D ni akan automatik jadi dimasak. Rapat. Okey, sebab kata kerja. Okey, yang kedua, dia bagi di dalam. Okey, di dalam ni kata kerja ataupun bukan? Okey, bila bukan kata kerja, dia adalah jarak. Di dalam. Okey, yang ketiga, di tengah. Tengah ni adalah kata kerja ataupun bukan? Okey, bukan. So, dia jarak. Di tengah. Okey, yang keempat, di padam. Padam ni adalah kata kerja. So, bila kata kerja, sepatutnya dia jadi di padam. Okey, faham tak yang ni? Okey, ini nota tambahan. Okey. So, sekarang kita dah habis pada dan di. Okey, kita sambung dari dan juga daripada. Okey, perkataan dari hanya digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan arah, tempat, waktu ataupun masa. Okey, berasal dari mana? Okey, dari pagi hingga ke petang. Itu. Okey, contoh ayat. Dia bertolak daripada Kajang pada pukul 7 pagi. Daripada Kajang. Okey, daripada Kajang. Salah. Kenapa? Sebab Kajang ni menunjukkan tempat. So, dia tak boleh guna perkataan daripada. Dia kena guna perkataan dari. Okay. Dia bertolak dari Kajang pada pukul 7 pagi. Okay, ini baru betul. Sebab di belakang kata sendi ni adalah tempat ataupun waktu. Kita kena guna dari. Okey. Kata sendi yang kedua adalah hanya digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan punca bagi manusia, haiwan, sumber, kejadian, perbezaan ataupun perbandingan. Okey, contoh perkataan diperbuat daripada kristal, surat daripada ayahnya. Okey. Baru digunakan di hadapan kata nama. Okey. Ini ayahnya adalah kata nama. Kristal pun adalah kata nama. So, kita kena guna perkataan dari. Okey. Contohnya, borang penyataan boleh didapati dari Kementerian Penerangan. Okey, dia guna perkataan dari. Salah. Kenapa? Sebab Kementerian Penerangan ni adalah kata nama. So, dia tak boleh guna perkataan dari. Kita kena guna perkataan daripada. Borang penyataan boleh didapati daripada Kementerian Penerangan. Barulah betul. Okey. So, nak bezakan perkataan dari ataupun daripada. Okey, kalau untuk daripada ni ingat. Depan dia mesti adalah kata nama untuk menerangkan punca bagi manusia, haiwan, sumber, kejadian, perbezaan atau perbandingan ini semua ni. Okey. Okey, kata sendi yang next adalah kepada dan juga ke. Okey, kepada ni kita digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan manusia, haiwan, pecahan dan keadaan yang mengalami sasaran. Okey. Contohnya apa? Kepada siapa? Dibahagikan kepada 8 bahagian. Contoh ayat, pemuda itu memberikan sumbangan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Salah. Sebab apa? Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia perkataan ke ni di hadapan kata nama. Okey, ni kata nama. So, bila kata nama, kita sepatutnya gunakan kepada. Okay. Contoh ayat betul dia adalah, pemuda itu memberikan sumbangan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Yang kedua adalah ke. Hanya digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan tempat, arah ataupun waktu, masa. Okay. Dari pagi hingga ke malam. Bertolak ke Pulau Pinang. Okay. So, dia menerangkan tempat ataupun arah. Okay. Pinggan itu dihempaskan di lantai. Salah. Pinggan itu dihempaskan ke lantai. Baru betul. Okay. Ini menunjukkan tempat. Okay. Kata sendi yang terakhir adalah oleh. Okay. Perkataan oleh ni digunakan selepas kata kerja pasif diri ketiga. Kata kerja pasif yang berawalan di dan juga ter. Okay, contoh ayat. Contoh. Saya amat tertarik oleh keindahan lukisan itu. Okay. Projek itu dihasilkan oleh mereka. Okay. Kata kerja pasif diri ketiga. Part ni. Okay. Pelajar itu telah didenda oleh guru disiplin. Okey, contoh ayat, para remaja mudah terpengaruh dengan adegan-adegan panas dalam filem itu. Salah. Para remaja mudah terpengaruh oleh adegan-adegan ganas dalam filem itu. Barulah betul.
So yang ni simple je, tak susah pun. Okay, biasanya pelajar akan confuse perkataan ini kepada, ke, dari, daripada, pada ni. Okay, ni semua sangat penting untuk pelajar kenal pasti kesalahan tata bahasa dalam ujian, dalam exam. Okay, so untuk latihan, nanti cikgu akan bagi dalam grup link ni. Okay, awak akan buat latihan tata bahasa yang kita baca tadi dalam link ni. Okay. So, peribahasa minggu ni, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Maksudnya, adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh. Okay. Itu sahaja untuk minggu ni. Okay. Buat latihan ya.